Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadirat-Mu wahai Allah. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak berada di sini. Engkau-Lah wahai Allah yang telah menghidupkan kami. Tidak sedikit rezeki silih berganti, detik waktu dan peluang kehidupan, sehingga hari ini, tika dan saat ini kami bertamu buat kesekian kali di rumah-Mu. Kami tidak pernah bosan memohon keampunan dan rahmat-Mu. Bahkanlah itulah tujuan dan matlamat hidup kami menjadi hamba-Mu yang taat. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu mendengar seumpama pendengaran telinga kami pada hari ini. Engkau-Lah Allah yang maha mendengar. Telah Kau kurniakan kami nikmat sebuah pendengaran. Ampuni kami wahai Allah, telinga pendengaran kami tidak banyak mendengar firman-firman-Mu. Kurang sangat mendengar hadis kekasih-Mu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni kami wahai Allah, kami berjanji, dan itulah sebaik-baik janji, selepas ini kami akan banyak mendengar firman-Mu, banyak juga mendengar hadis kekasih-Mu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu melihat seumpama penglihatan mata kami pada tika dan saat ini. Engkau-Lah Allah yang maha melihat. Sebahagian kami telah Kau cabut sedikit demi sedikit tajamnya penglihatan itu. Ampuni kami wahai Allah, mata ini tidak banyak melihat kepada firman-firman-Mu, kebesaran dan keagungan-Mu, ayat-ayat-Mu wahai Allah. Bantulah kami selepas daripada ini wahai Allah, untuk kami melihat semua kebenaran dan jalan-jalan yang membawa kebenaran dan keteguhan itu. Ampuni kami wahai Allah, Kau maha mengetahui apa yang telah dilihat oleh mata ini. Sesungguhnya mata ini tidak mampu menahan beratnya siksaan api neraka-Mu wahai Allah. Bantulah kami untuk kami menangis, kerana air mata yang keluar itu dapat memadam murka dan api neraka-Mu. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya lidah ini tidak mampu menyusun bicara menutur kata. Ampuni kami wahai Allah, lidah ini banyak menyebut selain daripada nama-Mu, kebesaran, nama-nama asma kebesaran-Mu wahai Allah. Menyebut, kurang sangat menyebut hadis kekasih-Mu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah kami wahai Allah, selepas ini lidah ini banyak menyebut-nyebut nama-Mu, asma-Mu, membaca ayat suci dan berzikir menyebut nama dan kebesaran-Mu, berselawat ke atas kekasih-Mu buat hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, para jemaah ayah ibu yang dimuliakan, pagi ini kita nak melihat apa yang berlaku di dalam solat subuh kita pada pagi tadi. Solat subuh kita pagi tadi sangat dicemburui oleh syaitan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada syaitan khusus untuk mengganggu solat tuan dan puan, ayah dan ibu. Sebelum saya menyebut mungkin kali pertama, mungkin ayah ibu dah tahu pun nama syaitan ni. Dia bermakna syaitan ni dia ada biro dia.
Dia ada lajnah dia. Dia ada kementerian dia lah. Dia bagi-bagi tugas. Dalam bab organisasi, syaitan iblis memang bagus organisasi dia. Tapi organisasi dia ke laut lah. Syaitan kacau kita ketika takbiratul ihram. Waktu nak takbiratul ihram, saya yakin ayah ibu ada pengalaman takbir tak sekali. Dia boleh jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apakah halnya? Syaitan sudah masuk, sudah kacau kita. Tanpa dinafikan kerana kita kurang membuat persiapan. Mungkin sebelum solat kita ada benda lain yang kita ingat. Sekarang ni ke WhatsApp lah. Sebelum takbir tu sempat WhatsApp. Dia jadi dah lepas takbir tu, semasa takbir tu sudah vibrate pula. Ada good answer ke ni? Kan? Dia jadi macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ringkas saja. Yang kedua, dalam sembahyang dia jadi kita tidak memberi tumpuan kepada solat kita. Imam baca suratul Fatihah. Sepatutnya kita menghayati suratul Fatihah lah. Tapi ingatan kita ke lain. Itu tanda-tanda solat kita diganggu. Bila kita sedar, cepat-cepat patah balik, buat U-turn. Kita dah tahu kan, kita dah salah jalan, depan tu ada U-turn, kita terus juga. Nak panggil apa kita tu? Kita pakai Waze kata patah balik, kita terus juga. Ini tak kena, carilah. Nampak ada jalan pula patah balik, kita terus lagi. Tak jadilah tu. Kita tahu dah kita tak khusyuk. Kita tahu kita tak khusyuk, kita layan lagi. Tak betul lah. Itu 2 kali kena ganggu. 2 kali kena ganggu. Gangguan yang ketiga, lupa rakaat. Saya yakin jemaah ada pengalaman lupa rakaat. Hatta dia boleh sampai sembahyang subuh, rakaatnya 2 pun boleh jadi lupa juga. Ni rakaat berapa ni? Kalau itu kelebihan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah di masjid surau, itu kelebihan dia. Tapi kalau sembahyang seorang, sangat-sangat terdedah dengan isu-isu seumpama ni. Isu lupa rakaat. Dan kita semua ada pengalaman. Menjadi makmum kepada imam yang terlupa, kita ada pengalaman. Dan kita nak marah, nak buat apa, kita pun tahu, kita pun kalau kita jadi imam lagi. Dan tapi tak betul lah kalau kebetulan 5 kali sehari semalam tu daripada subuh, zuhur, semua kes lupa rakaat. Yang tu memang hari dalam sejarah lah, kita pun rasa tak selesa. Apa hal lupa belaka rakaat? Terpaksa dengar pula subhanallah, subhanallah. Jadi itu memang dah kena ganggu tu. Ada benda yang patut kita cek balik. Ada yang berlaku, ada persiapan yang kita tak buat sebelum daripada solat. Ada beberapa persiapan penting yang sudah terabai sebelum solat. Kita baca gangguan dulu, lepas tu kita tengok apa yang Nabi sebut berkaitan dengan isu gangguan ni. Poin yang keempat, hadirnya fikiran yang memalingkan dari tumpuan solat. Datang 1-2 benda yang dia paling ingatan kita. Dia mari ingat bisnes, dia mari ingat masalah-masalah yang berlaku sebelum daripada solat. Dia mari ingatan yang apa yang patut kita buat selepas daripada solat. Jadi solat ni jadi waktu untuk kita susun strategi untuk kita settlekan masalah lepas solat. Tak betul. Tak betul. Dan tu yang berlaku. Setengah-setengah kawan kita yang bekerja dalam bidang ni melibatkan idea kreatif, banyak sangat idea kreatif masuk waktu dalam solat. Dia menjadi bagus juga solat ni. Idea bagus-bagus datang waktu solat. Kan? Dia jadi macam tu, habislah kita. Sembahyang kita nak ulang macam mana? Itulah subuh tadi, yang tadi kita sembahyang subuh tu, itu subuh terakhir kita. Dan Ustaz besok belum tentu lagi. Kan? Pak cik saya, Allah maghfir lahu, subuh pagi semalam solat okey, duha okey. Dekat-dekat sembahyang Jumaat, sesak dada, meninggal dunia.
dikebumikan selepas asar semalam. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Meninggal hari Jumaat. Allah. Kan? Bayar ayah lah, bayar ayah anda. Pak cik saya bayar ayah anda lah. Kan? Di bandar Tun Razak. Dan malam tadi adalah malam pertamanya di alam barzah. Dan akan sampai giliran kita. Gangguan yang kelima, tergesa-gesa menyelesaikan solat. Kalau ada, bila kita nak sembahyang tu, kita ada satu niat nak cepat-cepatkan solat, tu dah kena dah. Dah kena dah. Nak sembahyang kata nak cepat. Dia setting dia nak cepat. Habislah kena tu. Itu kelebihan sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang seorang, habis. Kalau sembahyang berjemaah, sudah. Imam dah baca surah je. Sudah. Imam panjang pula. Dia main butir tu. Kadang-kadang imam kita subjektif. Panjang pendek ni sebenarnya subjektif. Imam sujud lama. Imam sujud lama ni pun subjektif. Tapi jemaah yang rasa lama sangat imam, dia main berdehem-dehem kat belakang. Tapi bukan kat masjid ni, masjid lain. Yalah. Tak payahlah kan. Kita jangan kita makmum jangan ada bagi isyarat dengan imam. Macam mungkin sembahyang Zuhur, contoh Zuhur asar, lama pula imam tu berdiri. Tak apa kan. Kalau ustaz nak bagi syarat macam ni, takut imam tu menung. Tak apa, jangan kita belakang silap kalau kita boleh dia jadi batal, boleh batal sembahyang kita. Kita kat belakang dah lama sangat. Lama sangat tu tak tahulah. Tak lama sangat lah kan. Kalau pun nak sebut subhanallah. Imam dah terlampau setengah jam contohlah, setengah jam. Lama ya rakaat kedua imam ni apa hal? Berdiri lah. Mengelamun kot. Subhanallah lah, subhanallah. Berlaku saya perasan ada jemaah. Tak perlu buat itu. Subhanallah, sebut subhanallah. Kalau lama sangat subhanallah. Subhanallah masih lagi boleh lagi. Seterusnya, gangguan di dalam solat, melakukan gerakan yang keenam, melakukan gerakan yang tidak perlu. Apa gerakan yang tak perlu dalam sembahyang? Rasanya sekarang ni kita dah banyak dah tak buat. Dulu waktu muda-muda dia ada mari garu lah, mari dia ada benda-benda lain. Kan kalau janggut panjang-panjang ni mari usap-usap lah. Siapa yang pernah pergi Mekah pergi umrah tu perasan itu orang Arab kan. Banyak rambut panjang tu kan. Yang kita ikut pula. 7. Melihat ke kiri atau ke kanan dalam solat. Ya, rasanya tak dah sampai tahap macam ni. Kan? Mata tengok. Mata ni dia anak mata tu musing tengok. Itu dah kena dah. Dah kena dah syaitan dah. Ini salah satu Ustaz, saya rasa saya pernah buat semua. Habis lengkaplah gangguan iblis dan syaitan kepada kita. 8. Menguap dan merasa mengantuk dalam sembahyang. Peliknya lepas sembahyang tak ngantuk. Macam kuliah macam ni, masa kuliah macam ni. Kejap lagi kita baca tasbih kifarah dan suratul Asr. Dah tak dah buat dah. Itu gangguan syaitan. Lebih-lebih dahsyat lagi waktu sembahyang. Mari menguap. Menguap ni nak buat macam mana? Benda tu bukan datang daripada kita. Kalau boleh tahan. Tahan maksudnya tahanlah, dia boleh tahan. Tapi kalau luar daripada sembahyang, lah kalau kita tak nak tahan. Kita kena berlatih tahan. Bila? Waktu dalam solat. Bila? Dalam majlis-majlis resmi. Tak senonoh kan. Ambil contoh mudah, kita di istana negara, depan majlis resmi. Macam ni tentu nak buat kalau kita nak menguap. Rasa tak menguap, dia tak jadi sebab kita beri tumpuan. Benda yang kita beri tumpuan, dia tak datang menguap. Kecuali letih sangat. Waktu tu memang waktu tidur. Dan tidak ada program resmi, official waktu tidur. Tak ada. Ni ada benda-benda lain yang menyebabkan datang benda tu. Jadi menguap, tahan. Kalau dah tak boleh tahan pun, tutup, jangan keluar bunyi. Saya yakin tuan-tuan pun ada pengalaman menguap keluar bunyi. Macam mana bunyi ni? Cuba action sekali. Tak ada bunyi sedap lah menguap ni kan. Tapi di peringkat kita secara peribadi rasa puas.
Itu nafsu lah. Syaitan ni geng dengan nafsu. Benda puas. Puas ni nafsu. Waktu menguap keluar bunyi tu. Tapi kalau tak ada orang, tahanlah sikit. Tak ada orang tak ganggu orang punya emosi apa semua. Jadi tahan. Syaitan suka sangat. Gelak. Syaitan gelak. Kita menguap dalam keadaan keluar bunyi. Malang sungguh berlaku dalam ibadat solat. Dan terganggu solat kita. Kemudian poin yang ke-9. Bersin berulang-ulang kali dalam solat. Lepas dia 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut-turut, tak tahu apa hal ni. Mungkin kita ada pengalaman. Itu memang syaitan mengganggu kita sampai tahap bersin. Kalau bersin sekali tu tak apalah, tapi dia berulang-ulang kali. Itu tanda-tanda syaitan mengganggu. Bila dah bersin tu, dalam tempoh bersin, bayangkan bersin kena waktu kita baca Fatihah. Dan kita tak betulkan tengah baca Al-Fatihah tu bersin, lepas tu kita teruskan juga. Lepas tu kita ulang balik sebab dia mengganggu bacaan kita. Bacaan tu dah terganggu. Masa menguap, kita tengah baca rukun yang wajib berkaitan dengan bacaan. Apa yang wajib bacaan? 5. Membaca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Bayangkan waktu kita takbir tu, kita menguap. Dan kita tak baiki balik. Masalah lah. Kita nak takbir Allah. Kan lari tu. Kan. Lari tu dah habis kan. Syaitan paling best kali dia nak sembahyang kita tak sah tu. Tak dapat tak sah, markah kurang. Tu syaitan. Dia tak nak kita sembahyang. Yang tak sembahyang tu satu hal lah. Yang dah sembahyang ni dia kacau lagi. InsyaAllah. Baca Fatihah. Tengah menguap. Tengah bersin. Ni kena ulang balik. Undur 1-2 ayat. Ataupun ayat yang sedang kita baca tu undur balik. Mengganggu valid di segi tajwid, di segi makhraj huruf itu. Kemudian yang ke-10, terasa ingin buang air, buang angin semasa solat. Masa solat tu lah nak terkentut, nak terkencing. Selepas solat tak rasa pula. Lepas habis main, tak ada pula. Tadi masa puaslah nak menahan tu. Puaslah, ya Allah. Maknanya kita atur, kita buang air, buang angin, kita atur sebelum solat elok-elok supaya kita dapat memberikan tumpuan. Jadi ustaz, kalau kena ganggu juga, pernah berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Osman bin Abil Aus. Osman bin Abi Aus Al-Thaqafi mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu Khinzab." Itulah dia syaitan yang nama dia Khinzab. Fa idza ahsastahu, apabila kamu merasakan gangguannya, fata'awwaz billahi minhu. Nabi kata, apabila kamu merasakan kamu diganggu, maka mohonlah perlindungan dengan Allah Azza wa Jal darinya. Langkah pertama, mohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jal darinya. Nak baca apa? A'udzubillah. Panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila? Masa kita sembahyang, masa kita diganggu tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Nabi menyarankan, Nabi mencadangkan watful an yasarika salasan. Tiup. Saya kena sebut tiup. Kalau saya sebut ludah, orang lain salah faham pula. Tiup ke arah kirimu sedikit 3 kali. Kita tengah sembahyang, rasa diganggu, kita ke kiri sikit ke kiri. Tiup 3 kali. Tiup 3 kali. Watful an yasarika salasan. Tiup ke arah 3 kali ke arah kirimu. Fa fa'altu zalika. Kata Osman, aku buat apa yang dinyatakan Nabi SAW. Fa adhabahullahu anni. Lalu Allah menyahkan syaitan, menjauhkan syaitan dariku. Allah selamatkan dariku dari gangguan syaitan. Kita mungkin belum ada pengalaman, kan? Apa yang kita cuba ialah kita cuba lawan syaitan tu dengan kederat kita.
Tak tahulah. Oh jadi Ustaz, saya tarik balik. Saya break, saya buat U-turn. Alhamdulillah. Tak apa kalau dapat. Cuba pakai ni, tips ni. Kan? Tips ni baca auzubillah minasyaitonirrajim, kemudian kita ke kiri sikit, jangan kita buat macam ni. Ni salah lah. Kan? Ke kiri sikit 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Wajib ke Ustaz? Hukumnya sunat. Hukumnya sunat lah. Kan? Hukumnya sunat. Dan itulah jalan dia. Kalau tak buat macam mana? Batal ke sembahyang saya? Tak. Ini bukan rukun sembahyang. Ini Nabi konsultasi. Nabi sedang memberi khidmat nasihat kepada sahabat Nabi yang bernama Osman bin Abil As Al-Thaqafi. Dan hadis ini juga pedoman dan panduan kepada kita yang sangat menyayangi solat kita. Sehingga sedetail itu Nabi ajar bagaimana untuk kita menyelamatkan institusi solat kita. Kena sebut institusi solat. Macam hari ni kita nak selamatkan institusi rumah tangga kita. Dengan ilmu, belajar macam mana nak jadi suami yang baik, ayah yang baik, isteri yang solehah, ibu yang baik. Kan? Macam itulah, selamatlah rumah tangga kita walaupun dilanda pandemik COVID-19. Di peringkat akhir ibu ini kita dengar-dengar pula anak-anak kita pula berlaku berantakan. Bagaimana? Macam mana kita nak selamatkan tu? Ada benda-benda yang paling asas, semayang, tak semayang, bagaimana? Jadi ini dia syaitan khinzab yang mengganggu institusi solat. Bahkan lebih dahsyat lagi, solat ni sebelum daripada itu ada syaitan yang khusus yang mengganggu wuduk. Dia tadi syaitan hinzam, dia kadang-kadang ada pengalaman juga. Waktu kita sembahyang dia mari pula, aku ni dah wuduk ke belum? Allah kata, ini bukan cerita. Dia fikir aku ni dah wuduk ke belum? Aku tak wuduk lagi. Tengok, baguslah mari itu. Ya Allah, tak wuduk. Kalau tak wuduk jangan teruskan sembahyang. Kalau tak wuduk jangan kita lawan. Dah wuduk dah. Syaitan tepuk tangan. Dia ada faedah juga was-was ni. Dia main ingat, ya betul lah aku tak wuduk tadi. Kan? Bila dia main was-was tu, dia cari jawapan. Yalah, kita berhenti semayang sebab semayang tu tak valid, kita ambil wuduk balik. Dan ada syaitan yang mengganggu khusus berkaitan dengan ibadat wuduk kita. Syaitan itu namanya syaitan walhan. Tak apa, tuan-tuan tak ingat pun tak apa. Kan, tak syarat nak ingat. Yang kena ingat Asmaul Husna. Itu kena ingatlah. Yang kena ingat ayat suci Al-Quran yang sudah kita hafal. Itu kena ingatlah. Nama-nama syaitan. Ada syaitan walhan. Just nak highlight kan, ada syaitan yang khusus. Dia memang kaji, dia tengok tunggu orang wuduk supaya wuduknya tak sempurna. So bila kita tahu syaitan khusus berkaitan dengan wuduk ada, syaitan nak kacau wuduk kita, syaitan khusus nak ganggu solat kita. So kita fokus kepada kesempurnaan, ketelitian berkaitan dengan wuduk, berkaitan dengan solat kita. Sebab tu ada kursus solat yang ada kaitan pula dengan kursus wuduk. Yang biasa dikait dengan anak-anak remaja lah. Tapi tak salah kan, untuk kita memperdalami lagi berkaitan dengan ibadat wuduk, ibadat solat. Kita dah elok dah, bertambah elok lagi ibadat kita. Kod-kod celah-celah tu ada yang salah, kita rasa betul. Dengan sebab kita belajar, dapat membantu kita menyempurnakan ibadat solat. Kerana ibadat solat kita adalah perkara yang pertama yang akan ditanya di negara akhirat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Mula-mula Allah Ta'ala nak tanya nanti di hari akhirat ialah berkaitan dengan solat. Baik solat kita, maka baiklah yang akan ditanya selepas daripada itu. Banyak benda nak kena tanya kita ni. Jadi tapi solat kita bagus, solat fardu ditampung pula dengan solat-solat rawatib, solat sunat, solat duha kejap lagi, solat apa lagi? Solat witir malam tadi sebelum tidur atau sebelum subuh. Kita ada solat tahajud. Lepas soal ni,
hak lain yang kita rasa berat tu tiba-tiba skip je. Skip. Alhamdulillah, terima kasihlah ya Allah. Rupanya kerana kesungguhan kita nak menyempurnakan ibadat solat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Ini mudah-mudahan antara ayat yang kita kena baca. Ustaz, ada tak doa? Doa hindari bisikan syaitan. Doa dia senang je lah, yang selalu kita baca tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Quran pun ada. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, ayat 201. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu samiun alim. Dan sesungguhnya jika kamu ditimpa dengan sesuatu godaan syaitan, maka mohon lindunglah kamu dengan aku, kata Allah. Sesungguhnya aku maha mendengar dan maha mengetahui. Aku dengar permohonan kamu yang kamu nak minta tolong tu. Help me, help me. Orang kan dalam nafsu, help me, help me. Kita waktu diganggu oleh syaitan, minta pertolongan daripada Allah. Allah akan mengendurkan gangguan itu dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Allah Ta'ala boleh halau. Syaitan tu dah dekat telinga kita, dibisik macam-macam, dibisik. Syaitan halau, lari dia, nyah dia. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon lindung dari bisikan, hasutan, option yang dibawa oleh syaitan, wahai Allah. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku mohon perlindungan denganmu, wahai Allah, dari kehadiran syaitan. Ya Allah, buat jauhlah syaitan ni. Engkau lah, wahai Allah, yang boleh buat jauh syaitan ini, wahai Allah. Kita pun sebut nama-nama Allah, ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. 1, 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ustaz, ada lain tak? Ada. Bismillah. Bismillah pun power. Bismillah. Kan? Rasa syaitan datangnya, option 2 baca bismillah. Nak lengkap lagi, bismillahirrahmanirrahim. Power sebenarnya. Ustaz, orang kata ayat kursi lagi power. Kan? Selama ni kita dengar, baca ayat kursi Ustaz. Betul, baca ayat kursi. Tapi yang saya cadang tadi, benda yang paling asas sekali. Benda yang paling asas, semua orang tahu. Ayat kursi ni panjang. Silap-silap waktu tengok hantu, tengok jin, tengok syaitan ni, mari lupa. Ada pengalaman kawan kita dibetulkan bacaan ayat kursi itu oleh jin tu sendiri, jin kafir tu sendiri. Masalah lah tu. Dah baca salah lah, dah takut kan. Baca yang paling asas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh cukup power. Power tu letak pada nama Allah tu. Nama Allah tu, dan penghayatan kita sudah tentu saat menghayati, berlindung dengan kuasa Allah, keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan kena ingat, kita tetap akan diganggu oleh syaitan iblis. Hatta para nabi dan para rasul pun diganggu oleh syaitan dan iblis. Surah Al-An'am ayat 112 menceritakan bahawa, saya baca maksud saja, dah waktu kecederaan ni. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan yang tidak nampak daripada kalangan jin. Sebahagian mereka, yakni syaitan itu, membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Allah tidak menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Syaitan iblis turut diganggu oleh para nabi dan para rasul, turut diganggu oleh iblis dan syaitan. Apatah lagi kita
Dekat-dekat meninggal, kita nak meninggal, syaitan akan datang mengganggu kita. Sebab tu selalulah beramal dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekadar itu, ampun maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil wafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wasyada'id wal mihan wal fitan wal zalazil wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ja'al awwala hadzal yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.